Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Salwa binti Ruslan bersama sahabat saya Nurul Salmi binti Abdurrani. Berikut merupakan maklumat berkenaan diri saya, iaitu nama diberi Nurul Salwa binti Ruslan. Saya daripada kelas Bahasa Arab Menengah 1.04. Manakala sahabat saya Nurul Salmi daripada kelas Pendidikan Islam 1.03. Tugasan yang telah diberikan kepada kami akan membentangkan berkenaan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, pendahuluan untuk perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Dalam tahun-tahun kemerdekaan, timbul kesedaran dalam kalangan pemimpin dan diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Kesedaran yang timbul, maka wujudlah yang pertama, iaitu Laporan Razak 1956, yang mana di dalam laporan ini cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang kedua, Laporan Rahman Talib 1960 menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti Penyata Razak 1956. Okey, yang ketiga, Ordinan Pelajaran 1967 atau Akta Bahasa Kebangsaan 1963 atau 67, yang mana jawatan kuasa khas yang mengkaji laporan Parmes dan juga laporan Fenwo. Okey, yang keempat, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 atau dikenali dengan Penyata Mahathir 1979, di mana jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Dan yang terakhir, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan EIPP, yang mana di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini, dia adalah untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Okey, yang pertama saya akan menerangkan berkenaan Laporan Razak 1956, yang mana di dalam laporan ini dia ditubuhkan apabila Parti Perikatan memenangi pilihan raya yang pertama kali diadakan di Persekutuan Tanah Melayu. Tugas utama kerajaan baru itu ialah menubuhkan sebuah jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara. Laporan Razak 1956 ini dipenerusikan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak yang merupakan Menteri Pelajaran pada ketika itu. Okey, yang kelima, satu sukatan pelajaran yang sama harus digubal bagi semua sekolah rendah. Sekolah akan dikelolakan oleh penguasa pelajaran tempatan bersama-sama dengan jemaah pengurus sekolah atau lembaga pengelola sekolah. Yang ketujuh, kelayakan guru untuk mengajar di sekolah rendah sekurang-kurangnya memperoleh sijil sekolah menengah rendah serta mendapat latihan sepenuh masa selama setahun, diikuti dengan 2 tahun latihan sepenuh masa. Yang ke-8, penubuhan satu jenis sekolah menengah sahaja
di mana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan dijadikan bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid. Mereka juga akan menduduki peperiksaan akhir yang sama. Okey, yang ke-9. Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat rendah, peringkat menengah dan juga peringkat menengah atas. Hanya pelajar yang lulus peperiksaan layak untuk masuk ke sekolah. Okey, yang ke-11, semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional. Manakala yang terakhir, jemaah nazir persekutuan perlu ditubuhkan untuk memberi bimbingan profesional kepada guru berkenaan. Kesan daripada perkara berikut terhadap dasar pendidikan Malaysia, sistem persekolahan pelbagai aliran, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah, wujud KBSR, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, KBSM, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, KSSR dan juga KSSM. Hubung kait antara laporan razak dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Secara amnya, pembentukan dan kewujudan dasar pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan adalah daripada Penyata Razak 1956. Pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada banyak cadangan dan pindaan yang berlaku selepas itu. Oleh itu, secara khususnya, perkara yang diperkatakan dalam Penyata Razak 1956 tiada dalam elemen FPK, tetapi ia adalah asas kepada pembentukan FPK. Okey, seterusnya yang kedua, laporan Rahman Talib 1960, yang mana di dalam laporan ini diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961, mana telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam laporan razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan yang terdapat sekarang. 4 aspek penting dalam laporan ini iaitu yang pertama, menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Yang kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan juga menengah atas. Yang ketiga, memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. Dan yang terakhir, memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Okey, seterusnya pada 1959, Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula pelaksanaan laporan razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Okey, beberapa syur telah dikemukakan di dalam laporan Rahman Talib. Yang pertama, bahasa kebangsaan, yang mana bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Peperiksaan awam diadakan di dalam bahasa Melayu dan semua calon mesti bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Yang kedua, berkenaan dengan kelas peralihan, yang mana kelas peralihan ni diadakan bagi pelajar dari sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Okey, yang ketiga, kenaikan
automatik. Apa yang dikatakan dengan kenaikan automatik ini adalah kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik, iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantaraannya. Dan yang terakhir, mata pelajaran akhlak, yang mana mata pelajaran akhlak untuk murid beragama Islam adalah pendidikan Islam, manakala bagi murid yang bukan beragama Islam adalah pendidikan moral. Okey, hubungan antara laporan Rahman Talib dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu di dalam laporan Rahman Talib, dia memperkembangkan potensi dan kebolehan individu. Potensi dan kebolehan ini dicungkil melalui persekitaran, pentaksiran dan pendidikan yang berkualiti. Selain itu juga, ia mampu melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani dan mampu untuk memberi sumbangan pada masyarakat. Laporan Rahman Talib juga memfokuskan untuk melahirkan insan yang teguh dari segi rohani, iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan, mencorak sikap moral yang baik, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Okey, seterusnya yang ketiga berkenaan dengan Ordinan Pelajaran 1967 atau dikenali dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 atau 1967. Dia merupakan suatu akta yang ditubuhkan bagi menyatukan undang-undang berhubungan dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Akta ini juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi mempunyai makna dan implikasi yang berbeza. Maksudnya kat sini, bahasa kebangsaan adalah bahasa yang diterima dan diguna ramai oleh penduduk sesebuah negara yang mempunyai logat yang lain. Manakala bahasa rasmi adalah bahasa pentadbiran kerajaan. Contoh, Singapura menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, namun meletakkan 4 bahasa utama sebagai bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Okey, Akta Bahasa Kebangsaan dilihat lebih bersifat kosmetik dan tiada kesan perundangan yang utuh. Okey, yang pertama, tidak langsung menyentuh tentang implikasi perundangan jika mana-mana peruntukan dalam Akta Bahasa Kebangsaan tidak diikuti. Apa yang dimaksud kat sini? Tidak terdapat sebarang peruntukan dalam Akta Bahasa Kebangsaan yang membolehkan mana-mana pihak dikenakan sebagai hukuman atau tindakan jika mana-mana peruntukan sedia ada di dalam Akta Bahasa Kebangsaan tidak dipatuhi. Jika tiada peruntukan implikasi kepada ketidakpatuhan terhadap Akta Bahasa Kebangsaan, kepentingan bahasa Melayu akan dipandang ringan oleh banyak pihak. Yang kedua, tahap kebergantungan kita terhadap bahasa Inggeris masih tinggi. Apa yang dimaksudkan di sini ialah contohnya di dalam Seksyen 5 Akta Bahasa Kebangsaan telah menetapkan penggunaan bahasa Inggeris dibenarkan di Parlimen ataupun DUN. Ini salah satu contoh yang menunjukkan kita masih kuat bergantung kepada bahasa Inggeris, sedangkan kita boleh sahaja mewajibkan bahasa Melayu digunakan dengan sepenuhnya di dalam Parlimen ataupun DUN. Okey, yang ketiga,
bahasa Inggeris masih menjadi bahasa pilihan dalam prosiding mahkamah. Walaupun dalam Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa bahasa Melayu mesti digunakan di dalam mana-mana mahkamah di Malaysia, bahasa Inggeris masih menjadi pilihan dalam kalangan sesetengah peguam ataupun hakim. Dalam situasi hari ini, walaupun fasih berbahasa Melayu, ada anak guam masih memohon untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam prosiding mahkamah atas sebab yang tertentu. Tindakan ini seolah-olah telah mengabaikan prinsip dan semangat Akta Bahasa Kebangsaan serta tidak wajar dipandang ringan. Yang keempat, terlalu banyak dokumen yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau bahasa lain. Sebagai contoh, jika kita berurusan dengan pihak bank untuk membuat pinjaman, kadang-kadang pihak bank menyediakan dokumen perjanjian dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Malah bagi dokumen perjanjian dua bahasa, seringkali bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa utama dan jika terdapat kekeliruan dokumen dalam bahasa Inggeris akan menjadi rujukan utama walaupun perjanjian yang ditandatangani adalah dalam bahasa Melayu. Yang terakhir, membenarkan bahasa selain bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah vernacular. Apa yang dimaksudkan di sini? Walaupun bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah ini, namun masih belum cukup untuk melihat bahasa Melayu diperkasakan. Penguasaan bahasa Melayu oleh pelajar-pelajar di sekolah ini masih lemah. Berdasarkan laporan Akta Bahasa Kebangsaan, apa yang boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Dalam akta ini, dia mampu melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai sikap bertanggungjawab yang tinggi dalam mengguna pakai dan memelihara kemurnian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebagaimana yang termaktub di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bahasa kebangsaan merupakan ejen terpenting dalam menyatu padukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Salmi binti Abdul Rani dari kelas Pendidikan Islam 103 dan terima kasih kepada sahabat saya iaitu Nurul Salwa binti Ruslan dari kelas Bahasa Arab Menengah 104. InsyaAllah saya akan menyambung kembali tajuk yang telah diperbincangkan sebentar tadi, iaitu bahagian 4 dan 5, iaitu Penyata Mahathir 1979 dan PIPP, iaitu Plan Induk Pembangunan Pendidikan. Okey, marilah sama-sama kita melihat tajuk yang pertama daripada saya, Penyata Mahathir 1979. Yang pertama sekali, laporan jawatan kuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Tun Mahathir ketika beliau menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1979. Yang kedua, laporan ini diwujudkan selepas kajian selama 6 tahun yang diketuai oleh beliau ketika memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Jom kita tengok dan lihat apakah pernyataan Mahathir. Yang pertama sekali, beliau memfokuskan diberikan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, dan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Yang ketiga, menekankan
penekanan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. 4. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada dua jurusan, iaitu akademik dan vokasional. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan ditambah daripada 9 tahun ke 11 tahun. Seterusnya, kurikulum ala Malaysia ditegaskan. Dan akhir sekali, semakan semula dibuat ke atas kursus dalam perkhidmatan bagi bahasa Melayu. Tujuan dan objektif kenyataan Mahathir. Yang pertama sekali, beliau mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan, memastikan keperluan tenaga manusia negara sentiasa dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang. 3. Memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih untuk mencapai perpaduan negara dalam masyarakat yang berbilang kaum. Dan terakhir, meningkatkan semangat patriotisme dan untuk melanjutkan lagi dasar pendemokrasian pendidikan, mencapai keseimbangan dalam semua aspek pendidikan di antara bandar dan luar bandar kawasan. Tujuan ini adalah untuk memperkukuhkan lagi pentadbiran yang telah diketuai oleh Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri. Ini yang diperkemaskan dan dibaik pulih bagi pendidikan. Jom kita tengok sama-sama apakah yang menjadi isu bagi pelaporan penyata Mahathir. Yang pertama sekali, pelaporan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri ketika itu adalah dari isu-isu dan permasalahan yang telah dikemukakan dari Kabinet. Pelbagai kelemahan yang menghalang untuk mencapai matlamat pendidikan yang bermutu dalam sistem pendidikan ketika itu. Pelbagai usaha yang diperbaharui seperti sistem dan strategi pendidikan yang menggalakkan perkembangan kebudayaan sosial dan politik boleh dilihat seperti berikut. Yang pertama, pendidikan menengah rendah, iaitu program pendidikan 3 tahun kecuali bagi murid yang berasal dari sekolah rendah jenis kebangsaan, iaitu 4 tahun. Penggunaan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, yang kedua, pendidikan menengah atas. Pendidikan hanya 2 tahun, yang mana pelajar memasuki tingkatan 3 setelah menduduki peperiksaan CJ rendah pelajaran. Terdapat 3 jenis sekolah. Yang pertama, sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vokasional, manakala pendidikan menengah akan berakhir dengan CJ pelajaran Malaysia. Seterusnya, pendidikan tingkatan 6 berdasarkan pencapaian dari CJ pelajaran Malaysia, iaitu SPM. Pelajaran lanjutan untuk pelajar yang tidak boleh melepasi tahap seterusnya di sekolah. Manakala sekolah swasta mestilah berdaftar dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang terakhir, pendidikan peringkat maktab untuk mengeluarkan tenaga mahir berperingkat di peringkat pertengahan. Penguasaan yang dikenal pasti dalam penyataan Mahathir yang menjadi perbincangan antara Kabinet
Yang pertama, bagi kurikulum kelemahan khusus dalam kurikulum di sekolah rendah tanpa menekankan penguasaan isi kandungan pelajaran, iaitu penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, kaedah pengajaran yang berpusat kepada guru, iaitu kaedah pengajaran yang tidak memberi tumpuan kepada mengatasi kelemahan pembelajaran dan perkembangan psikologi murid. Yang ketiga, isi kandungan sukatan pelajaran kadang-kadang berulang yang tidak ada kaitan antara mata pelajaran. Ia akan membosankan pelajar dan pelajar tidak akan berminat untuk belajar lagi. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran juga terlalu bergantung kepada buku teks. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih berkesan. Seterusnya, bagi kurikulum sekolah menengah pula tidak memberi tumpuan kepada bakat dan minat pelajar. Dengan kelemahan yang dikenal pasti bagi penyataan Mahathir, pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk melakukan dan mempertekadkan usaha dalam menangani masalah yang dialami dalam pendidikan. Seterusnya, setelah kita meneliti kelemahan, kita akan memperbincangkan keberkesanan pada pendidikan kini. Yang pertama sekali, meningkatkan penguasaan kemahiran literasi dan numerasi murid sebelum memasuki tahap 2 sekolah rendah. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan rangkaian sekolah, iaitu jaringan murid di peringkat antarabangsa. Yang ketiga, meningkatkan tahap keselamatan, kesihatan, keceriaan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, rakyat daripada semua bangsa disatukan dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bahasa pengantar yang besar, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang seterusnya, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan menggalakkan bahasa ketiga seperti bahasa Arab, Jepun dan Perancis. Seterusnya, kurikulum perpaduan negara, sukatan pelajaran yang sama kandungan dan peperiksaan seragam, iaitu rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah. Dan sekali, dasar ini juga ditekankan pendidikan utama, pendidikan sidik, pendidikan sosial dan lain-lain lagi. Kesemua ini untuk memperkukuhkan lagi pendidikan negara untuk membantu meningkatkan tahap perkembangan dan tahap pencapaian pelajar di dunia pendidikan. Seterusnya, juga tengok bahagian yang kelima, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Siapakah Cetusan Ilham? Cetusan Ilham, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun bermula dari 2013 hingga 2025. Manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah sehingga ke pusat pengajian tinggi dalam mendatangkan pulangan terbaik model instan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Transformasi 3 gelombang. Gelombang pertama 2013 hingga 2015. Gelombang pertama bermula dari tahun 2013 sehingga 2015 yang memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Yang kedua, pelaksanaan kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada. Yang ketiga, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan numerasi. Yang last sekali, memastikan semua guru, pengetua ataupun guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Gelombang yang kedua, yang pertama sekali melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif. Yang kedua, antaranya pergerakan ke semua 4 ibu lama air. Antaranya pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan perstrukturan semula kementerian.
Seterusnya, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Seterusnya, gelombang yang ketiga. Memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Dan dah sekali, menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Anjakan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ada 11. Yang pertama sekali, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, memastikan setiap murid mahir dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. 3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai yang baik dan positif. 4. Transformasi keguruan sebagai profession pilihan. Dan last sekali, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ketujuh, transformasi kebolehan dan keupayaan pencapaian pendidikan. 8. Kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan 9. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ke-10. Meningkatkan keterusan accountability awam. Dan seterusnya, slide saya menerangkan 10 lonjakan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk pengajian tinggi. Yang pertama sekali, graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang, kecemerlangan yang bakat, menghayati pembelajaran sepanjang hayat, graduan TVET berkualiti, kecemerlangan kewangan, kemampanan. Alamak, salah. Dah cakap banyak dah. Kemampatan dan kemampuan kewangan, pemampatan takbir hurus, ekosistem inovasi, keunggulan global, pembelajaran dalam talian tahap global, transformasi penyampaian pendidikan tinggi. Kesemua ini adalah 10 lonjakan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk pengajian tinggi untuk transformasi bagi pelajar, siswa dan siswi untuk lebih kukuh dalam dunia pendidikan. Jom kita tengok apa seterusnya. Dan kita juga perlu mengetahui matlamat falsafah pendidikan. Ini semua kelima-lima perbincangan kami berkait rapat tentang matlamat falsafah pendidikan. Yang pertama sekali, matlamat pendidikan negara berlandaskan FPK ialah melahirkan insan yang baik dan sempurna menjadi warga negara yang berguna dan memiliki dan menghayati ciri-ciri. Yang pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu, dan last sekali, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.
Bagi rumusan tajuk yang telah kami bincangkan, yang pertama sekali, peningkatan bagi 3M mengikut perkembangan semasa bagi sesebuah pemerintah ketika itu. Jadinya setiap kenapa? Okey. Rumusan bagi tajuk perbincangan kami, yang pertama sekali, peningkatan bagi 3M mengikut perkembangan semasa bagi sesebuah pemerintahan ketika itu, berkait rapat tentang Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Ordinan Pelajar 1667 Akta Bahasa Kebangsaan 1963, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Penyata Mahathir 1979, dan Last Plan Induk Pembangunan Pentadbiran PIPP. Kesemuanya mengikut tadbir urus bagi sesebuah pemerintah. Setiap pemerintah akan mengubah atau membaik pulih atau memperbaiki lagi sistem perkembangan bagi pendidikan. Dan seterusnya, guru diberi penambahbaikan dalam bidang perguruan seperti menghadiri kursus taklimat dan RDP. Jika guru tidak diberi pendedahan ataupun penambahbaikan bagi bidang yang dipelopori, ia akan menjadi satu kemerosotan bagi dunia pendidikan. Seterusnya, guru diberi intensif mengikut keupayaan dan kecemerlangan bagi semangat untuk terus membuat perubahan dan inovasi bagi pendidikan. Dan last sekali, bantuan infrastruktur diberikan ke sekolah-sekolah untuk memastikan PDP dalam keadaan selesa. Kesemuanya yang telah saya bincangkan tentang tadi adalah tertakluk kepada perubahan dan penambahbaikan untuk secara keseluruhannya, perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka melihat dan melibatkan 5 komponen yang telah kami bincangkan. Ia berkait rapat dengan peningkatan rakyat Malaysia yang berpengetahuan dan memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Ala kulli hal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.